إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عالم بربوبيته عالم بوحدانيته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اصطفاه لوحيه وختم به أنبياءه وجعله حجة على جميع خلقه ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وبعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله عز وجل فإنه لا نجاة لكم في يوم القيامة إلا بالتقوى. Tidak ada orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertakwalah kepada Allah dengan takwa. Kerana kesungguhan hanya ketakwaan sahaja yang akan menyelamatkan kita daripada huru-hara dan fitnah dunia, terus menyelamatkan kita daripada sengsara dan azab di akhirat kelak. Sesungguhnya ketakwaan hendaklah dikuburkan dengan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, memperbanyakkan amalan sunnah, memperbanyakkan membaca Al-Quran, berzikir dan berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendaklah bersahabat dengan orang-orang yang bertakwa, kerana sesungguhnya dengan bersahabat dengan orang-orang yang bertakwa, maka kita takwa itu akan letak masuk dalam hati seseorang. Dan semuanya dalam hati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la taqulu lima tasfu alsinatukumul kadhiba hadha halalun wa hadha haram. لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. Surah An-Nahl ayat 116. Janganlah kamu bercakap dan berkata dengan apa yang telah disifatkan oleh lisan kamu dengan pembohongan. Janganlah kamu bercakap sesedap lidah bercakap bohong. Lantas kamu berkata, ini adalah halal dan ini pula adalah haram. Untuk kamu berbohong ke atas Allah, untuk kamu mencipta kedustaan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang menciptakan kedustaan terhadap Allah pasti tidak akan berjaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam ayat ini bahawa seseorang itu hendaklah berhati-hati dalam mengeluarkan hukum-hukum agama. Tidak mudah mengatakan ini halal ataupun itu haram, kecuali setelah memperhalusi dan mempelajari hukum hakam yang telah disusun oleh para ulama. Para ulama yang muhtabar, ulama-ulama fikih, ulama-ulama mujtahidun yang telah mengorbankan seluruh jiwa dan tenaga mereka dalam mengukuhkan hukum hakam secara halus dan berperinci dan lengkap. Yang hukum hakam dikeluarkan oleh para ulama yang muhtabar tentulah berdalil, tentulah ada bukti. Mereka juga bercakap di dalam bawah nafsu mereka. Sesungguhnya orang yang tak bercakap dalam bidang agama hendaklah terlebih dahulu telah menganiaya dan mempelajari agama ini
cuma telah berguru dengan guru yang banyak, telah datang mempelajari beberapa tiga-tiga, bahkan berpuluh-puluh tiga-tiga minum kabar, telah mempelajari perbezaan pendapat di kalangan ulama, beza di antara perbezaan pendapat di kalangan ulama mazhab, Malikinya, Hanafinya, Syafi'inya, Hanbalinya. Hendaklah dia memahami betul-betul, memahami ruh syariat, memahami beberapa dengan ilmu. Di antaranya ilmu undang-undang dalam memahami nas-nas Al-Quran dan Hadis, undang-undang dalam memahami sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ilmu itu bila ilmu yang bernama usul fikih. Ilmu usul fikih adalah di antara ilmu yang paling mendalam dan baik dalam ilmu agama. Bukannya sebarangan bukan boleh memahami dan mengeluarkan hukum agama. Mereka yang betul-betul mati dengan bidang mereka dan bidang fatwa. Setelah mempelajari dengan begitu lama dengan ulama dengan ulama itu, mereka ingin belajar ayat untuk mengeluarkan fatwa dan mengatakan ini halal dan itu haram. Ini sunnah dan itu bid'ah yang jelas. Tetapi dalam mempelajari ini, oleh kerana kurang kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kejadian kita takut, maka kita berlari sebahagian dikatakan manusia dengan mudah mengeluarkan fatwa hanya dengan bersandarkan kepada beberapa pendapat yang agak ganjil. Mereka dengan mudah menghukum umat-umat Islam yang lain dengan susah, dengan melakukan bid'ah, dengan mengamalkan sesuatu yang bersandar dengan sunnah, kerana bersandar pemahaman yang sempit dan jujur yang diamalkan oleh sebahagian beberapa orang-orang yang kurang bertanggung jawab dalam mempelajari agama ini dengan pemahaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilmun. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu dhalika kana 'anhu mas'ula." Dan janganlah kamu menurut mengikut sesuatu yang kamu tidak ada ilmu tentangnya. Kamu hanya dengar-dengar daripada sebuah kata, daripada media. Kamu tidak belajar berburu, berkitab. Kamu tidak bersanad belajar dengan guru yang muhtabab. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan dan hati dan akal, segala-galanya itu pasti ada disoalkan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan di dalam ayat ini daripada kita bercakap sesuatu tanpa ilmu, tanpa mengerti dan mempelajari dengan mendalam. Bidang mengeluarkan hukum agama tertentu adalah bidang pengkhususan. Bidang ilmu yang amat harus berdalam, bukan cara-cara ulama yang mampu untuk mengeluarkan fatwa. Balangnya pada hari ini kita lihat orang boleh memahami dalam bidang yang lain. Kalau sekiranya mereka tidak mempelajari dengan mendalam, mereka tidak akan berani mengeluarkan pendapat dan pandangan tentang bidang itu. Jika seseorang yang tidak mempelajari bidang kedokteran dan kedokteran, dia tidak akan berani mencampuri urusan seseorang dokter. Dia tidak akan berani mengkritik seseorang dokter, mempertikaikan tempat yang diberikan oleh dokter itu. Walaupun misalnya dia amat mahir dan pakar dalam bidang arsitek. Kerana itu bukan bidang dia. Tetapi dalam bidang agama ini, semua orang boleh bercakap. Walaupun berbaca Al-Quran betul-betul dirinya, walaupun masalah dia tidak pandai, tetapi dia tidak berani menghukum dan bercakap tentang itu bidang dan ini bidang, itu halal dan itu haram. Takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Janganlah kamu menjadi dalam kalangan orang-orang yang termasuk di dalam larangan di dalam kedua ayat ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis,
yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, wa ma nahaytukum 'anhu fajtanibuh." Apabila aku memerintahkan kamu semua dengan sesuatu perintah, maka lakukanlah perintah itu sekadar kemampuanmu. Dan apa yang tidak, aku larangkan kamu daripada melakukannya, maka jauhilah kamu semua. Jadi kalau ada perkara yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, sekiranya perintah itu perintah yang tegak, maka keluarlah hukum wajib. Sekiranya perintah itu perintah yang ada kelonggaran, maka keluarlah hukum sunnah. Sekiranya larangan itu larangan yang tegak, larangan yang tidak ada dalam unsur, larangan yang kuat, maka keluarlah hukum haram. Sekiranya larangan itu larangan yang ada kelonggaran, ada penyesuaian, maka keluarlah hukum makruh. Sekiranya suatu perkara kita berterminan dalam Al-Quran dan Sunnah, tidak ada larangan dan tidak ada larangan, tidak ada tujuan dan tidak ada tekanan, maka dia termasuk di dalam perkara-perkara yang harus, yang boleh dilakukan, dan tidak ada sebarang, tidak ada sebarang kemungkinan dan kerisauan. Sesungguhnya agama ini sangat luas, agama ini tidak sulit, agama ini adalah agama yang mudah, agama yang dekat dan nyata. Rasulullah SAW tidak bersabda, "Man rabbuhu fastanibuh." Apa yang aku tinggalkan, aku tidak lakukan, maka jauhilah. Bukan semua perkara yang ditinggalkan, tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW itu maka perkara itu tidak. Perkara itu tidak boleh dilakukan. Bukan. Tetapi perkara yang tidak adalah perkara yang berkaitan dengan unsur-unsur dan prinsip-prinsip umum syara'. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah di dalam kitab Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fahuwa." Barang siapa yang mereka perkara baru di dalam urusan kami yang agama, sesuatu yang bukan daripadanya, maka dia adalah sekolah. Perkara itu adalah sekolah. Di dalam hadis ini kalau kita mengerti, Nabi SAW menambahkan perkataan, "Man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu." Sesiapa yang melakukan perkara yang baru dalam urusan agama ini, perkara yang bukan daripadanya, maksudnya perkara yang tidak ada akar dan tidak dinaungi oleh hukum-hukum umum, bahkan bercanggah dengan asal-asal dan prinsip-prinsip Islam, maka itulah yang tertolak. Tetapi perkara yang dilakukan oleh para ulama, walaupun perkara itu tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW, tetapi masih berada di bawah perintah umum Nabi SAW, perintah umum Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu bukanlah perkara yang diharamkan. Bahkan jika niatnya betul, dia adalah satu perkara yang mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya beri contoh. Misalnya Rasulullah SAW